syurga, dia akan mengangkat kedudukan orang itu kepada jannatul a'la, syurga yang lebih tinggi. Subhanallah. Dia akan datang memberi syafaat. Imam Qurtubi mengajar kita bila kita membuka Al-Quran, pertama sekali bila kita buka Al-Quran, niat kita itu untuk menjadi bekal akhirat. Untuk menjadi bekal akhirat. Kerana innamal a'malu binniyat. Apa yang kamu niatkan itu, kamu akan dapat. Jadi kita baca Quran bukan pasal masa terluang, tidak. Kalau kita nak buat bekal akhirat, tengah sibuk kita akan baca Al-Quran. Kerana mati itu boleh menjelma di tengah-tengah kesibukan. Mati itu boleh muncul di tengah-tengah kesibukan, kesakitan, di tengah-tengah kesusahan, kesenangan, dia boleh muncul. Kerana itu untuk mati memerlukan bekal. Maka dampingilah Al-Quran untuk mencari bekal akhirat. Nescaya engkau akan merasai Al-Quran itu adalah zat, adalah bekal yang paling khair dalam dunia ini. Subhanallah. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, apabila kau membaca ayat-ayat Allah, kau mintalah kepada Allah supaya kau tidak keluar daripada ayat itu, melainkan kau keluar dengan rahmat Allah. Kalau kau baca satu ayat kata Imam Qurtubi, kau tak boleh menghayati, kau ulang lagi. Kau ulang lagi ayat itu sampai jiwa engkau itu masuk dalam ayat itu. Allah. Bukan ulang kerana salah tajwid, tapi ulang kerana nak menyelami maksud ayat. Masalah kita baca laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kita tak faham apa maksud dia. Itu ulang. Yang pertama kata Imam Qurtubi, bila kau baca Al-Quran itu, engkau ulang sampai kau merasakan kelazatan, keindahan bagiannya, kalimatnya dan bunyinya. Subhanallah. Tak tahu lah kita boleh buat, tak boleh buat, itu bab lain. Tapi saya sedang menyampaikan apa kata Imam Qurtubi. Kita nak rasa Quran itu, pasal Quran itu dia ada mutakallim, dia ada orang yang bercakap, ta'zimul mutakallim. Kita kena memuliakan orang yang bercakap. Quran itu dikatakan kalam, perkataan mutakallim. Siapa dia mutakallim? Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin hang baca Quran tapi hang tidak merasakan ta'zim al-mutakallim? Kau tak rasa besarnya orang yang berbicara. Bagaimana mungkin? Maka kau kena wujudkan rasa. Macam mana kau nak wujud? Kau ulang ayat Al-Quran. Kau ulang. Kita ni kalau kita nak ulang ayat Quran itu macam satu keletihan lah. Kalau kita baca, kita ulang macam Qul Huwallahu Ahad. Kita nak bagi dia masuk ke jiwa kita, kita ulang lagi Qul Huwallahu. Orang tak kata kita baca Quran, orang kata kita dah hati nak buat tahlil. Sebab sifat ulang itu bukan untuk faham. Itu masalah tu. Yang kita cuba mengulang, kita cuba nak faham ayat Allah. Kerana itu apabila kau baca Quran, kata Imam Qurtubi, kau berdoa dan kau berharap kepada Allah, ya Allah, aku baca kalamah, aku tidak keluar, ya Allah. Artinya aku tidak tutup ini, melainkan kau tolong buka kepada aku rahmat ayat-ayat engkau, ya Allah. Dan paling besar kata Imam Qurtubi, kalau kau membuka Al-Quran untuk mencari hidayah, kau pasti bertemu hidayah. Kau buka Al-Quran untuk bertemu hidayah, kau pasti dapat hidayah. Kata iman, antum kita sembahyang subuh. Tiap-tiap hari kita sembahyang subuh, kita ada doa kunut. Kita baca doa kunut. Masa kita berjalan daripada rumah itu, ini perkataan Imam Ghazali. Ini bukan ungkapan saya, ungkapan Imam Ghazali. Di mana antum nak carilah di dalam bimbingan mukminin, Mau'izatul Mu'minin, ada perkataan ini. Itu ketika dia membahas masalah rukun-rukun sembahyang. Ghazali kata, bila kau datang kepada sembahyang, kau datang masuk ke sejadah ini, kau nak sembahyang. Dan kebetulan sembahyang itu sembahyang subuh. Kalau kau masuk dalam sembahyang subuh, dan kau akan bertemu dengan doa kunut. Kalau kau baca doa kunut itu kerana kau merindui hidayah Allah, kau pasti akan dapat hidayah setelah membaca doa kunut. Kerana doa kunut itu bukan minta
kau benar-benar merindui hidayah Allah, kau benar-benar nak merasai kemanisan hidayah. Ketika kau baca doa kunut, kau bermaksud dengan bacaan itu, kau pasti akan dapat hidayah. Tetapi kalau kau baca doa kunut kerana kau takut tak mau sujud sahwi, kau dapat itu. Kata-kata. Tidak ada sahabat baca kunut bersebab maksud lagi kita sujud sahwi berat. Kalau kau baca kunut kerana tak mau sujud sahwi, kau tidak akan dapat hidayah. Kenapa? Orang ini kata dalam syair Arab, man ahabba syai'an husyira ma'a syai'an. Siapa mencintai sesuatu, dia akan dikumpulkan dengan sesuatu. Man ahabba Allah wa rasulahu husyira ma'a Allah wa rasulahu. Siapa yang mencintai Allah dan utusannya akan dikumpul beserta Allah dan utusannya. Kita masuk imam kita sami Allah liman hamidah, hatta hati kita berdebak-debak. Sampai masa ya Allah, aku nak pohon hidayah. Hati kita merindui hidayah. Dan mulut pun menyatakan Allahumma hdina fiman hadait. Ghazali kata kau pasti mendapat hidayah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in. Amal itu beserta dengan niat, kau pasti akan dapat apa yang kau niat. Dia kau terima. Kerana itu daripada bahasa Al-Ghazali itu, pasal kita yang datang salat ni dengan kawan tak datang solat itu, kita tak sembang lah. Dia memang datang solat tak, hidayah boleh dapat. Dengan kita datang solat itu, kita kena betulkan niat kita. Kerana itu antum ada beberapa perkara yang Imam Ghazali bangkitkan dalam Ihya yang boleh kita jadikan sebagai perbahasan untuk bercakap. Berapa tahun kau rokok, kau sujud kepada Allah? Kenapa kau tidak merasai kemanisan salat? Kenapa kau tidak merasai kemanisan berhubung dengan Allah? Berapa banyak kita berdoa kepada Allah? Kenapa kita tidak rasa syahadu berhubung dengan Allah? Kau ada masalah, kata Imam Ghazali. Kerana engkau beribadah kepada Allah itu bukannya kau nak merasa kesedapan berhubung dengan Allah. Kau beribadah itu, kau ada sebab-sebab kau sendiri. Dah pencen warga emas, minta nak ajar pan minyak pun orang dah tak terima dah. Hidup ni orang dah jadi cendawan, tumbuh dekat hujan ya. Nak pergi kerja pun pencen pun 45-6 ribu. Nak kerja apa lagi? Jadi akhirnya pergi masjid lah. Pergi masjid. Kau pergi masjid bukan mencari Allah. Kau pergi masjid mengisi ruang-ruang berbaki untuk kehidupan datang kepada kau. Kau datang ke masjid bukan untuk mencari bimbingan Allah. Kau beriman. Bila saya ulang baca pada satu pembacaan kita mendapati kenapa Ghazali mengungkap demikian. Tapi bila kita telusuri, kita ulang dan ulang, subhanallah, kita akan membenarkan bahasanya. Dia hanya bercakap semua itu dengan satu hati sahaja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kau akan dapat apa yang kau mahu. Kau melangkah ke rumah Allah, kau datang ke rumah Allah ini bukan untuk berkenalan dengan Allah, bukan untuk muraqabah dengan Tuhan, bukan untuk muamalah dengan Tuhan. Kau datang ini kerana umur kau menikah, dan kalau duduk di rumah pun malu tak jiran. Jiran berkata tengok puas saja mayang kita. Malu kalimah itu dilabelkan, maka kau pun berkopiah, kau pun berkain sarung, kau turun dan turun dan turun, kau duduk. Karena itu kalau begini cara kau, kata Ghazali, 100 tahun diberi umur setua Nabi Nuh, kau tidak akan mengenal Allah. Masya Allah. Asalnya dia macam menjentik ujung dalam hati. Apa yang kita cari dengan ketundukan dan kepatuhan ini? Kalau tidak, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kerana itu Qurtubi menyebut tadi, kalau kau baca Al-Quran, kau mencari kasih sayang Allah, demi Allah, sebelum kau menyebut sadaqallah, kau pasti akan melihat ayat Allah penuh dengan kasih sayang.
penuh dengan bimbingan. Tapi kalau kau baca Al-Quran, kau tidak ada niat itu. Kau baca Quran ini Allah sekadar baca bila daripada baca majalah gila-gila, baca Al-Quran. Ya kau akan dapat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hari ini kita sedang makan apa hasil usaha kita. Hari ini kita sedang tuai apa yang kita telah tanam. Ikhwatul iman. Apabila kita baca ayat ini, kata Imam Qurtubi, sangat menarik. Setelah Allah menyatakan kepada kita dalam ayat ini, ikhwatul iman, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Janganlah kau sangka kebaikan itu dengan sembahyang. Tidak. Sembahyang itu di antara kebaikan. Tapi Allah kata walakinnal birra, subhanallah. Hamzah menyatakan bagi orang yang ingin memudahkan kebajikan dalam hidupnya, perhatikan ayat ini. Di manakah asas kebaikan? Di manakah tempat disalurkan pahala kebaikan yang kita lakukan? Inilah tunjang dan asasnya. Min hazihi al-ayat al-'azimah. Daripada ayat Allah yang sangat mulia ini, kita mendapati ra'sul amr, pokok bagi nak memulakan urusan. Tolong orang itu kebaikan, bersedekah itu kebaikan, atau kita senyum ke orang itu kebaikan. Tetapi di sini ada ra'sul amr, ada pokok segala urusan. Maka Allah mula berbicara soal kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, terkumpulnya kebaikan itu di mana, kata Allah? Iaitu kata Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Punca kebaikan itu berpahut kepada kau beriman kepada Allah. Subhanallah. Kerana itu Allah bercerita di dalam surah An-Nur berkenaan dengan orang kafir yang buat kebaikan. Allah mengiktiraf apa dia buat itu kebaikan, tetapi Allah menyatakan tidak ada hapuan. Masya Allah. Kita bersedekah, bahkan orang kafir ni kalau ada peguang jatuh dalam parit pun dia tolong peguang. Kalau ada anak monyet jatuh pun sakit, ada ibu monyet beranak, tinggal anak monyet, orang putih pergi ambil belah anak monyet. Subhanallah, baik sangat dia ni. Bukan dengan orang, dengan monyet pun dia buat baik. Subhanallah. Tapi Allah kata apa? Walladzina kafaru a'malahum, sesungguhnya orang kafir itu amal-amal kebaikan mereka itu kasarabin biqiyah, seperti mana patah warna, nampak macam ada tapi tidak. Yahsabul dham'an, orang yang lapar ayam ni dah ada ayam, berjalan-jalan di satu tempat, dia nampak di ujung tu macam getaran ayam, tapi bila dia menghampiri, bukan ayam. Kenapa amal mereka tak diterima? Kerana walakinnal birra, kebaikan itu ialah man amana billahi wal yawmil akhir. Tunjangnya, paksinya adalah kau mesti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Masya Allah. Itu adalah tunjang kebaikan. Lahir sembahyang daripada tunjang itu. Pasal itu sembahyang dikatakan iman. Sembahyang dikatakan iman kerana daripada tunjang keimanan itu difardukan sembahyang. Subhanallah. Hubungan kita dengan Allah ini hubungan iman. Allahu Akbar. Akhi muslim wa ukhti muslimah, a'azzakumullah. Hubungan kita dengan Allah itu bertunjang daripada iman. Karena itu kita kena lebih meneroka apa makna iman. Kita kena lebih teroka apa makna takwa kepada Allah. Kata Allah, kebaikan itu ialah wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kebaikan itu asasnya ialah kau menerima kewujudan para malaikat. Subhanallah. Satu orang buat baik tapi dia tak percaya dengan satu malaikat, Allah tidak mengiktiraf itu kebaikan walaupun dia sembahyang. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib.
Jangan berbicara soal sembahyang, soal puasa. Kalau malaikat kau tidak percaya, akhirat kau tidak percaya, Allah kau tidak imani. Iman apa yang kau ada? Kebaikan apa yang kau ada? Ini ikhwatul iman. Allah yang sedang mendedahkan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Memerlukan lapang yang dada. Rabbi ishrah li sadri. Wahai Rabbku, ciptaku, lapangkanlah bagiku dadaku untuk mendengar ayatmu. Kena lapangkan. Sekarang Allah bimbing kita. Kalau kau nak buat kebaikan, hubungan kau dengan Allah itu bersihkan. Kau beriman dengan Allah. Macam mana nak beriman kepada Allah? Kau baca ayat Allah. Siapa tahu tentang iman, ikhwatul iman? Kalau antum tanya kepada saya, apa makna iman? Saya tidak tahu makna iman. Maka saya sebenarnya kena membaca Al-Quran, kena membaca sunnah Rasulullah. Kerana kepada Rasulullah diturunkan segala ayat dan makna untuk memberi kefahaman kepada manusia. Dan Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Kami putus kamu untuk semua manusia. Kami putus kamu untuk membawa rahmat. Wahai Muhammad, teranglah kepada mereka makna iman. Datang hadis Jibril menerangkan makna Islam, makna iman dan makna ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Kita tidak tahu makna iman. Kita nak beriman tapi kita memerlukan pimpinan. Siapa yang boleh bimbing kita meneroka nak mengembara ke dunia keimanan? Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah. Maka Allah beri ingat kepada kita sebelum kegagapan datang. Allah kata iman itu ialah mesti kau yakin, mestilah kau simpan dalam hati engkau Allah itu benar, hari pembalasan itu benar, kewujudan malaikat itu benar, wal kitabi wal nabiyyin, dan kitab-kitab yang Allah turunkan adalah benar, dan para nabi kesemuanya benar. Subhanallah. Di situ asas kebaikan. Masya Allah. Dan ayat ini ikhwatul iman, kalau kita ambil ayat ini, kita ambil dengan hadis Nabi, nampaknya seiring dan sejalan. Sebelum Nabi bercakap tentang makna sembahyang, makna zakat, makna puasa dan makna haji, Nabi kata Islam itu ialah kau mengucap dua kalimah syahadat. Semuanya berada di bawah. Jadi bagaimana mungkin pendidikan yang kita beri kepada generasi akan datang, salat yang kita pentingkan, hubungan batinnya dengan Tuhan kita biar, bagaimana menjadi ini? Kita marah anak kita tak sembahyang, tapi kita tidak marah anak kita tidak mengenal keesaan Allah. Kita tak semai benih-benih hati kepada anak. Kita tidak pernah beritahu kebesaran Allah di dalam ayat-ayat Allah kepada anak-anak, tapi kita tekankan hal semua. Ikhwatul iman. Mungkin benar perkataan Ghazali, ramai orang melakukan ibadah. Ghazali menggunakan perkataan man izdada ilma, sesiapa yang bertambah ilmu dan ibadahnya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah apa dia, melainkan bertambah jauh dia dengan Allah. Subhanallah. Kenapa jadi demikian? Kenapa jadi demikian? Tidak bertambah ilmu dan ibadahnya, man izdada ilman, tidak bertambah ilmu dan ibadahnya, melainkan kata Ghazali, bertambah pula jauh dia dengan Allah. Makin dia berilmu, makin dia jauh dengan Allah. Makin dia beribadah, makin dia jauh dengan Allah. Mudah-mudahan itu bukan kita di ikhwatul iman. Silakanlah nasib kita di hadapan Allah kalau itu tidak na'udzubillah. Mudah-mudahan itu bukan kita. Mungkin kerana ayat ini tidak membimbing kita. Subhanallah. Kita menekankan soal sembahyang, tapi soal tawakal tidak ada. Kita tekankan soal sembahyang, tapi kita hilang pasrah di dalam berdoa kepada Allah. Kita menekankan soal sembahyang, tetapi kita tidak tahu makna keikhlasan kepada Allah. Kita menekankan soal sembahyang, tapi kita tidak tahu kehebatan, kedahsyatan, kengerian di hari akhirat. Kita tekankan hal sembahyang, tapi kita tidak tahu apakah martabat
malaikat, nabi dan kitab di sisi Allah. Kenapa itu penting? Karena itulah nak jadi pedoman kepada ibadah. Bagaimana kita bersembahyang? Sembahyang itu wahyunya Allah turun kepada malaikat. Malaikat turunkan kepada Nabi. Maka apa yang diturunkan kepada Nabi dikitabkan di dalam Alkitab. Bagaimana hubungan kita dengan Allah akan sempurna kalau jalur itu, mata rantai itu diputuskan. Bagaimana kau nak salat? Bagaimana kau tahu salat? Mestilah ada Nabi yang diutuskan. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga, Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Subhanallah. Allah kata, keluarlah kamu semua dari syurga. Adam, Iblis, Hawa, semua keluar. Allah kata, ingat, akan datang daripada sisi aku kepada kamu hidayah. Sesiapa yang mengikut hidayah itu, dia jangan takut dan dia jangan bersedih untuk berkembang. Al-Hafiz Ibn Katsir ketika menerjemahkan makna hidayah, dia kata hidayah daripada Allah kepada Adam ialah dibangkitkan daripada anak cucu Adam itu seorang rasul dan diberikan sebuah kitab. Itu hidayah. Ya, itu hidayah Allah. Nabi dan kitab itu hidayah Allah. Hubungan kita dengan Allah. Maka ikhwatul iman, ayat 177 surah Al-Baqarah, dia membimbing bagaimana nak beriman kepada Allah. Dia bimbing bagaimana kita nak susun iman kepada Allah, nak susun ibadah kepada Allah. Akidah itu keutamaan. Akidah itu mesti difahami. Kemudian Allah menyatakan, setelah kita menerima Allah, menerima hari akhirat, menerima malaikat, kitab dan Nabi, barulah Allah kata kebaikan itu juga wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya, kata Allah, teruskanlah melakukan kebaikan yang zahir, iaitu berilah harta yang kau kasih kepada dzawil qurba, kepada kaum keluarga. Subhanallah. Setelah kau beriman kepada Allah, kau yakin dengan Alkitab, kau tahu kewujudan para malaikat, kau tahu akhirat itu benar, setelah kau ada asas yang begitu elok, maka sekarang kau melangkahlah ke dunia ini. Maka langkah yang pertama Allah Ta'ala sebut wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Harta yang kau kasih itu berkongsilah dengan sanak saudara-saudara. Subhanallah. Masya Allah. Bila kita lihat dunia hari ini, berkongsi harta dengan kawan mudah, berkongsi harta dengan orang mudah, nak kongsi dengan adik-beradik pun, berkelahi dengan adik-beradik ni Allah. Tapi baik dengan orang ni, Masya Allah. Orang tua-tua orang hampa ni 2 ekor berkelahi macam kucing dengan anjing. Tapi no baik dengan kawan macam 2 beradik. Tukar nanti juga. Nak kongsi dengan abang sendiri, tak boleh pakai. Benar. Benarlah ayat Allah yang boleh membuat beban hidup jadi ringan kerana beriman dengan hari akhirat, kerana beriman dengan rahmat Allah, kerana beriman dengan ucapan-ucapan para Nabi. Ikhwatul iman, kita sakit. Apa yang menghiburkan kita tidak kita sakit? Doktor pun macam-macam jenis. Ada doktor beriman, ada doktor tak beriman. Doktor beriman ni kita jumpa dia kata Masya Allah, dia kata Allah umi sikit, dia kata Insya Allah. Tak apa, ujian ini menciparatkan dosa. Itu doktor beriman. Doktor yang tak beriman ni, awak memang kita lambat ni. Ni kalau lambat lagi 2 minit boleh mampu ni. Ini doktor yang tak beriman, tak percaya langsung dengan Tuhan. Masa kita susah, ikhwatul iman, kita sakit, apa yang menghiburkan kita? Hadis Rasulullah. Apa yang kita boleh pegang sebagai hiburan ketika sakit? Entertainment ketika kita sakit, apa dia? Bahasa-bahasa Rasulullah. Kata Rasulullah
Rasulullah, apabila Allah uji kamu dengan duri, kesakitan, hatta kata Nabi, hazan wa amma, kerisauan dan keletihan, kesemuanya itu penembus dosa di sisi Allah. Itu yang menjadi hiburan, bukan ubat. Ubat ni makan tak lalu dah. Kadang-kadang ubat mai lagi besar daripada lubang hukum. Nak telan, jenuh dia potong ubat tu. Tetapi yang boleh menghiburkan, melezakan kesakitan itu ialah kerana kita beriman dengan Nabi. Kita beriman dengan ayat Allah, bukan kerana ubat. Ramai orang-orang kafir yang berada di rumah hospital ni, hospital yang mahal-mahal ni, kadang-kadang sewa bayar bilik wak itu setara dengan hotel 4 bintang. Bukan dapat makan cekecok pun terkena ubatnya, tapi katil dia setara dengan 4 bintang. 4 bintang. Tapi yang saya duduk tu 6 bintang. Subhanallah. Tapi mereka tak sembuh sampai lah. Tapi kenapa ada orang Islam yang sakit terlantak di wak yang murah ini, low class ini, tapi masih mampu tersenyum? Kenapa? Kerana si kafir itu jasadnya di atas katilnya empuk, di atas bilik yang mahal, tetapi jiwa dia tidak mendapat berita daripada utusan Allah. Dia tidak tahu kata kesakitan itu penebut dosa. Dia tak tahu. Kita tahu. Pasal itu bila orang naik hasil ziarah kita kata doakan saya sahabat. Masya Allah. Mahal hospital kita cari, akhirnya doa kita minta orang buat kepada kita. Betapa bodohnya manusia tidak mau beriman kepada Allah. Bodoh sungguh manusia. Dia duduk jasad, dia letak jasad di wak yang mahal, akhirnya hati dia memanggil Allah. Kenapa dia tak letak jasad dari tempatnya murah dan jiwa dia mengeru kepada Allah? Bodoh manusia. Bodoh. Doktor pun bodoh sama. Tapi doktor mana? Doktor di negeri Pasir Dua Butir, doktor di negeri Pasir Berimu, Hak Jason King, Menteri Pasola. Bodoh sama. Kenapa saya kata dia bodoh? Dia tak mau beriman dengan Allah. Kenapa dia bodoh? Setelah dia injek badan kawan tu sampai tak ada tempat nak injek, dia tampak ni sampai obat tak timbul, jorok juga, kembung tangan kawan tu, tempur obat tu, tebuk obat ni, last sekali dia tebuk habis badan kawan tu. Dia kata apa? Serah kepada Allah. Lepas tebuk baru serah kepala otak dia ni doktor. Tak beriman dengan Tuhan. Kenapa kau tak ajak pesakit itu datang kepada Allah? Salahkah kau sebagai doktor Muslim kau nak menyatakan sahabat istighfar? Sahabat, ubat yang paling besar kan doa dan perkara kepada Allah. Ubat yang saya bagi kat sahabat ni pun amal mereka yang buat. Ni bukan ubat ni mesti orang mereka juga sahabat. Ni ubat yang mari kita pun Israel punya juga sahabat. Kita ada ubat yang paling besar sahabat. Apa dia? Tawakal itu satu keajaiban dari Ibrahim telah pun bertawakal kepada Allah, dan Allah tunjuk, Allah memaparkan sejarah yang tidak boleh dibuang oleh mana-mana asid dalam dunia ini. Sejarah Ibrahim kita ambil asid paling kuat dalam dunia, kita curah supaya hilang, sejarah itu tidak akan hilang. Ketika Ibrahim dibuang di dalam api, apa dalam Sahih Bukhari sebut hadis daripada Abdullah bin Abbas, ketika Allah berkata, ya nar kuni bardan, ya nar kuni bardan, api sejuklah kau. Sebelum kalimah itu datang, apa Ibrahim kata? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi mengucap kalimah itu ketika balik daripada perang Uhud di dalam surah Ali Imran. Ibrahim tak riak, wahai semangat api. Dia tak riak. Ketika dia balik ke dalam api, subhanallah, dia menyatakan hasbunallah, cukuplah aku ada Allah, pasrah dia dengan Allah. Ketika dia menyerah hidup, mati, zahir, batin kepada Allah, tercipta satu keajaiban. Yang ajaib ini
sejarah dan dunia dan akal tak boleh menerima. Maka Allah berhubung dengan api. Allah kata, ya nar, api, kuni bardan, jangan kau bakar itu. Sejuklah engkau, sejuk yang salaman, yang tidak mematikan. Ada juga sejuk boleh mematikan, seperti buka aircon, buka kipas, mampu pun. Waktu dia subuh tak boleh siksa macam. Kalau buka aircon, tutup kipas tu. Buka kipas, tutup aircon tu. Ambil dia sampai dua. Dia sejuk sampai dia nanti, betul tak? Maka buka satu sudahlah. Buka kipas, pelan-pelan sudahlah. Suasana pagi, umur pagi ni sejuk, umur jantan. Diturun halus, dingin. Siapa ada barakah, tak nanti ya. Maka Allah kata, bardan, sejuk, barik itu sejuk, salam. Ada juga sejuk mematikan, tapi sejuk yang menyelamatkan. Bila tercipta, apabila manusia ini menyerah pula hati dia kepada Allah. Kenapa orang kata, saya tidak tahu, saya tidak ada kajian yang mendalam. Orang kata Ibn Sina itu tokoh kedokteran. Orang kata, saya tidak ada kajian. Mungkin antum tahu, Ibn Sina itu adalah pakar kedokteran. Kenapa doktor hari ini merujuk dengan Ibn Sina? Sedangkan zaman hari ini lebih moden daripada zaman Ibn Sina. Sepatutnya zaman hari ini tidak merujuk kepada Ibn Sina. Itu sepatutnya menjadi rujukan kuno. Kenapa nak rujuk dengan Ibn Sina? Kuno, zaman telah berlalu. Zaman tu pun kalau nak potong perut orang, pisau pun tu dia besar-besar, pisau gaduh dia pisau. Penuh dua asap. Zaman bila nak bius orang itu kena ambil jarum besar-besar dia jarum. Jarum tu kena rebus pula dalam air panas. Zaman hari ini tidak. Tak ada dah istilah masak pisau, masak scissors, apa ni semua tidak ada. Tapi kenapa orang merujuk dengan Ibn Sina? Kerana ada sesuatu pada Ibn Sina yang tak ada pada kita. Dalam tarikh Ibn Sina dia menyebut apa? Setiap kali Ibn Sina dia nak tahu orang itu nama apa, dia sembahyang 2 rakaat. Ibn Sina tidak mengambil ilmu doktor daripada orang kafir. Dia nak tahu orang ini orang apa. Dan bila dia duk kaji, orang tu sakit, dia cuba bagi ubat-ubat ini tak lega, dia sembahyang 2 rakaat. Tengah malam dia mengadu, dia letak pesakit dia, dia sembahyang ketika pesakit dia tidur, dia mengadu kepada Allah. Dia kata, Allah, Rabbi hadha abduka, Rabbi hadha, Rabbi ata hadha abduka. Wahai Tuhan, telah datanglah hamba ini kepadamu. Dia mengadu, dia sakit, ya Allah. Aku ini orang yang bodoh, ya Allah. Alimkanlah aku. Kerana dia berhubung dengan Tuhan, hari ini dunia tak boleh pisahkan dengan perubatan Ibn Sina. Sepatutnya dunia mampu berijtihad. Kita modern. Subhanallah, Allah akan kekalkan orang yang berhubung dengan Tuhan. Ikhwatul iman, hati kita ni ada penyakit. Hati kita ada penyakit. Kita tidak nampak pertolongan Allah itu lebih akbar daripada usaha. Kita tidak nampak. Kita mungkin akan berkata, ialah kalau saya tidak bergerak, kalau tak dipecahkan tak dipecahkan Melayu punya bahasa mamak tak apa ingat. Buyung. Kalau tak dipecahkan buyung, mana nak dapat sagunya? Kalau buyung tak pecah, sagu nak dapat ke mana? Nak kena pecah juga buyung. Tapi mungkin orang yang buat falsafah ini pun tak berapa tahu. Dia ingat buyung tak ada penunjuk lah. Buyung ada penunjuk dia. Mana dia pecah tu buyung tu pasal apa? Ini kerja orang bodoh. Gamaknya dia tak tahu. Dia ingat bila penutup buyung tu ditutup, dia ingat buyung tu satu benda yang dia pecah buyung keluar sagu. Bila keluar sagu, lepas tu nak simpan sagu tak mana. Jadi orang Melayu ni tak awak betul sangat. Mamak dia betul. Jangan dipecahkan buyungnya, hanya diambil sagunya. Buyung, bukan buyung. Ada itu balik. Kau ni bahasa.
Dia kalau silap pun dia bukan sejarah mamak, sejarah Melayu. Kerana itu dia khusus iman. Ya, Allah Ta'ala ini memelihara orang yang berhubung. Apa yang saya nak tinggalkan kepada antum ini daripada ayat itu, ialah Allah menyebut masalah apa? Masalah baik kita memberi harta kepada keluarga kita, kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang susah, kepada orang meminta, kepada hamba-hamba sahaya, kepada orang yang memerlukan, baik kepada sembahyang, zakat, menunaikan janji, sabar ketika senang dan sabar ketika musibah. Kesemua itu kata Allah tidak terjadi kalau kamu tidak ada hubungan dengan Allah. Dia hubungan dengan Allah bertakwa. Bagaimana orang sakit itu boleh salat kalau dia tidak percaya kepada Allah? Kita tak tahu orang lain, tapi kita bercakap kita. Macam antum kalau sakit, anak kata ayah tak payah sembahyanglah sakit. Apa kita buat? Kata hospital tu pun kita akan tampak dinding-dinding. Kalau boleh tolong dulu tayamum, nak tayamum. Mana saya tahu pakcik tak payah salat dah. Hang dah jadi setan, hang seorang setan sudah. Jangan ajak aku jadi setan. Aku nak sembahyang. Kenapa kita nak sembahyang? Pasal kita ada hubungan. Dia sakit, dia sakit. Ada orang tertikam panas. Bubuh darah. Salat itu darah. Apa kekuatan? Orang yang tidak ada hubungan dengan Allah, bukan kena sakit apa? Letih beli burger saja tak sembahyang. Letih. Dia pula dia pergi ziarah orang di hospital. Dia tengok kawan tu sakit, kawan tu boleh sembahyang, dia pelik. Dia kata aku sihat pun tak sembahyang, hang sakit boleh sembahyang. Itulah orang yang ada hubungan dan tidak ada hubungan. Di akhirnya beriman. Seorang sahabat dia bagi nasihat kepada saya. Dia kata akhirnya kita akan panggil Allah sendiri. Akhir kita akan panggil Allah. Berusaha kita betul-betul. Itu yang saya belajar daripada kehidupan ini. Kita pergi hospital ziarah orang sakit-sakit. Kerana dalam 2 minggu-minggu yang saya jumpa ini semuanya berita kesakitan dan kematian. Kawan baik, kawan dekat, kawan jauh, adik-beradik, jiran-jiran semua mati. Saya tengok mereka mati di hospital yang mahal-mahal. Saya terfikir macam mana hentak pergi hospital mahal boleh mati? Patut tak mati? Patut tidak mati? Yang doktor pun bubuh waya satu badan. Akhirnya doktor yang bubuh waya satu badan itu kata apa? Pakcik, saya nak cakap sikit boleh tak? Boleh dia masuk ofis lah. Duduklah abang-abang ni. Dia kata dulu. Ini doktor pakar. Bukan kata doktor ada mega burger tepi jalan. Ini doktor yang ada tahu dia. Doktor yang kita nak jumpa dia saja kena bayar beratus. Bukan tak dapat lagi. Nak tengok muka dia bayar beratus. Ubat dia saja ribu. Tapi kita tersalah. Kita tersilap daripada awal. Bila doktor ni kata apa, doktor ni kata Alhamdulillah. Kalau nak berbalik rumah awak pun boleh. Masa doktor kata begitu, baru tulang belakang kita sandak kita kursi. Kita kata apa maksud doktor? Kalau nak berbalik, nak hati acara kampung pun boleh. Keluar daripada mulut doktor pakar. Come on baby. Sepatutnya tidak keluar bangsa itu. Kau pakar. Kau cuba sekatlah mana kau. Orang bayar beribu rendahan. Beribu orang bayar. Bukan orang bayar dengan kulit terang. Kenapa orang ucap? Hospital standard dia tak mahu kita mati di hospital dia. Dia tak mahu. Mati di luar kata. Mati di hospital private kata. Itu pengalaman saya tengok. Pada itu saya marah dengan doktor ini. Pada itu kalau saya masuk hospital mesti kerahnya. Dia injek balik kerah. Sikap mereka begitu angkuh dengan kebesaran Tuhan. Sombong. Akhirnya dia kacau kepada kita. Nak balik pun boleh.
Saya tengok muka kawan yang doktor kata balik mak dia pemulit. Saya tengok shilling hospital tu saja mahal. Kalau shilling tu jatuh mau patah tu apa lagi? Standard lantai hospital mau malu. Akhirnya kau kata balik sama yang ni berubat cara tangguh. Kenapa setelah kita serah diri ini kepada perubatan moden begitu hebat, begitu mahal, akhirnya bila doktor kata no road and no jalan, barulah kita bertemu Allah Ta'ala. Setelah kita merasakan makhluk ini tidak ada kuasa. Kenapa daripada awal kata datang kepada Allah, baru buka buku Yasin? Apa ini semua? Iman kali ini. Setelah orang ni kita yakin ada ubah, dia kata tak ada. Sedangkan Allah daripada awal Allah kata apa? Allahumma anta syafi. Allah kata akulah penyembuh. Tidak diturunkan Quran melainkan dengan kesembuhan. Akhirnya last kali doktor yang tak beriman dia kata 95 mati 95 hidup 5. So macam mana nak buat? Dia nak ambil balik. Barulah ayat kita turun. Barulah tengok ke langit. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kau panggil Tuhan. It's better lah daripada dia tak panggil langsung. Tetapi kenapa kita beriman kepada Allah setelah hidup ini buntu? Doktor pun daripada awal kenapa tidak membaca ayat-ayat Allah? Apa salahnya doktor bila tengok pesakit? Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahur insyaAllah. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyah. Aku mohon kepada Allah. Allah ni bukan kata ubat. Dia memiliki arah yang sangat bagus. Kalau arah dia berjaga, takkanlah manusia seperti itu dia tak jaga. Katalah kalau sakit, doa itu adalah segala-galanya. Tak kata apa. Tak kata apa. Bahkan bila injek tu tambah yang pesakit sembahyang dia marah lagi. Orang sakit berhubung dengan Tuhan, marah pula lagi. Jangan bersementar sangat dia. Ni wire ni lambat baik. Dah lah dia tak sembahyang langsung. Kita sembahyang keras sangat kepada dia. Bukan mengumpat, tapi mengumpat. Bukan mengata, tapi kata sikit. Karena itu saya menyatakan ikhwatul iman, saya mendidik jiwa saya. Supaya Allah itu kita cari lebih dahulu daripada segala-galanya. Kita cari Allah itu. Berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Berdoa-Ni pasti. Kau berdoa, kau bertakwa, yaj'al lahu makhrajan. Aku beri dia berdoa. Kau bertakwa, aku rezekikan sumber tak sengaja. Kesihatan satu rezeki. Selamat daripada fitnah satu rezeki. Bebas daripada segala-galanya satu rezeki. Di mana kita dapat itu? Dengan tulang pak kerak ke? Tidak. Dengan iman kepada Allah. Itulah kita kena buat perhitungan dunia dan akhirat. Karena itu saya memilih langkah untuk lebih yakin kepada Allah, lebih beriman kepada Allah atas segala-galanya daripada beriman dengan mata satu yang kuat. Dia Allah suruh kita, Allah menjadikan alam untuk kita berurusan dengan alam mengikut peraturan Allah. Berdoa dulu kepada Allah, memohon Allah selesaikan urusan kita, kemudian baru kita melangkah seperti mana mahu dan itu. Al-Quran itulah yang kita dapat daripada ayat 177 surah Al-Baqarah. Ikhwatul iman, semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Kalau ada satu soalan tu nak tanya, apa yang saya cakap ni? Kalau tuan nak tanya, jangan bila saya balik, aku teringat nak tanya mama tu. Teringat saja, dia suruh tanya, tak mau tanya. Ada apa nak tanya? Tentang tajuk kita bincang, jangan tanya tajuk lain. Macam mana? Hidayah Allah. Macam mana maksudnya? Bukan hidayah.
solat subuh kita boleh tidak? Ya. Tidak ya. Tapi cerita tak tahu yang itu adalah apa nama permohonan kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala alam. Saya sebutkan itu kerana saya kata saya nakal daripada Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dia nak terangkan kepada kita, saya sebut nama kitab tadi Mau'izatul Mu'minin, Bimbingan Mu'minin. Dia kata berapa banyak orang berurusan dengan Allah tidak berurusan dengan hati yang sepenuhnya. Dan dia bawa hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biasanya kita akan dapat apa yang kita niat. Niat itu menciptakan hasil. Jadi ketika kita solat subuh, kita kata Allahumma hdina fi man hadait. Ghazali kata wujudkan dalam jiwa mencintai hidayah. Bila kita minta dengan cinta, permohonan kita diterima. Maka Sya'rawi membuat satu contoh. Kata Sya'rawi, masalah satu orang jejaka bertemu dengan satu keluarga. Jejaka ini melamar satu perempuan. Masa dia melamar perempuan itu, dia lamar dengan kecintaan dan kesungguhan. Agak-agak mak ayah si gadis itu tolak dengan cara dia tunjuk kesungguhan. Tapi kalau dia memang melamar ada orang, dia buat serba. Pakcik, dia nak nikah nak pakcik boleh? Tak apa nak bagi, tak apa tak bagi. Siapa nak terima pembinaan begitu? Ketika kita melamar hidayah Allah, ikhwatul iman, kita yang melamar hidayah Allah dengan hantaran yang bersihkan juga. Kita bawa hantaran kita ambil wudhu, bersih daripada hadat kecil dan besar. Hantaran dia hidup ini bangkit pagi-pagi, kita hantar ke hadapan Allah. Apa yang kita lamar, hidayah Allah. Allahumma hdina fi man hadait ya Allah. Aku cinta dan rindu kepada hidayah ya Allah. Bila hidayah nak masuk dalam jiwa kau rasa hidayah ya Allah. Itu tidak ada. Bahkan kata Ghazali, kau baca Allahumma hdina fi man hadait sebab kau tak mau sujud sahwi. Sedangkan sujud sahwi itu sujud kepada Allah. Kenapa kau tak mau sujud? Tengok apa tadi cakap lagi dah, ya Allah. Inilah Imam Ghazali. Imam yang penuh dengan falsafah itu. Kalau kita tertinggal kunut, sepatutnya kita seronok. Maksudnya apa? Boleh sujud sahwi. Ni dia kata ganggu dia. Kalau mau tinggal pula dah, mampu dah aku. Pasti tak nak mampu. Sujudlah sahwi. Oh, yang ni aku tak nak. Kenapa tak mau sujud? Bukan suruh menari. Dia tak mau sujud pada Tuhan. Lebih baik apa yang kunut nanti yang kena sujud sahwi jahanam. Sujud boleh jahanam, boleh parpuai. Masya Allah. Ghazali kata, apa tak fahamnya kita berhubung dengan Allah. Itu yang saya cuba angkat. Yang saya cuba angkat apa dia? Ketika kita berhubung dengan Allah, jiwa kita mati. Itu untuk kita sembahyang kan. Doa dalam sujud. Rabbi ghafirli warhamni. Kadang ada orang tak baca Allah. Dia tak tahu pada minta kepada Allah. Ya Allah. Dia tak tahu pada minta. Pasal itulah kita mengenai fiqh. Sembahyang itu dari segi bahasa maksud dia apa? Doa. Sembahyang itu doa. Permohonan. Kita duduk, kita sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajibni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afa'ni. 7-8 permohonan ya Allah. Mungkinkah kita faham kita bertinggal permohonan itu dalam solat? Rabbighfirli, aku bersyukur ya Allah. Warzuqni, rezekikan aku ya Allah. Lepas aku nak hidup tu rezekikan aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni, tolong rahmati aku ya Allah. Aku nak hidup ya Allah. Aku perlu rahmat. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni. Tolonglah kau tutup keaiban aku ya Allah. Hidup penuh aib ya Allah. Kau tolong tutup ya Allah. Warzuqni warfa'ni, tolong angkat kedudukan aku ya Allah. Hinanya aku di sisi mata orang. Tolong angkat sikit ya Allah.
wahdini hidayahkan aku ya Allah, petunjukan ya Allah. Hidayahkan aku kepada petunjukan ya Allah. Wa'afini ya Allah, suruh afiatkan aku ya Allah, sehatkan aku. Wa'afu anni, suruh maafkan aku ya Allah. Mungkinkah kita bertinggal doa gitu di hadapan Tuhan? Kalau kita tahu itu hubungan kita dengan Allah, rezeki, hidup, sihat, berkat, semua ada. Tiba-tiba ada orang tak teringat nak baca Allah. Saya tak mau kata gelap, nanti saya terasa. Saya guna bahasa tertutupnya hati kita memahami apa yang kita minta kepada Allah. Itulah maksud Ghazali itu. Itu yang saya cuba maksudkan dengan perkataan Ghazali itu. Artinya kita buat tapi ada hubung connection kita. Bagaimana antara itu akan peminangan itu akan diterima. Kalau si yang meminang itu sambil lewat, sambil meminang isa Allah. Lepas Pak Mentua isa Allah, dalam bakal Pak Mentua isa Allah. Pakcik tak apa-apa saya isa Allah lah. Biar orang tu nak kata apa, itu juga amat. Pakcik jangan bagi mahal-mahal, murah-murah juga. Bagi mahal-mahal je. Lagu tu dia selalu tahu. Saya puasa dalam orang tu, dia kata tu mana sampai, tu hampir balik. Aku tak bagi anak aku ke orang luar. Tapi satu orang meminta anak orang dengan bertawaduk, dengan hantaran, dengan tiap sirih Allah. Assalamualaikum, orang jawab Assalam. Sebelum meminta berpantun, bermadam. Tingginya bukit bendera, tinggi lagi bukit Mertajam. Subhanallah. Jadi Pak Mentua mana hati tak tertarik? Pak Mentua mana hati tak tertarik? Sebelum dia Isa Okok, dia semawa Pak Mentua sila ayah Isa dulu. Kalau nak batik pun ayah dulu. Pak Mentua mana tak tertarik dengan tawaduknya dia, humble-nya dia, ikhlasul iman. Kita pohon hidayah, tapi kita tidak ada keinginan pada hidayah. Dengan satu orang pohon hidayah di hadapan Allah pagi-pagi, dengan dia menolak hidayah, takkan Allah nak menolak lamaran dia. Itulah maksud Al-Ghazali. Jadi biarlah kita baca doa pun itu kerana kita mencintai petunjuk, bukan kerana tak mau sujud sahaja. Kalau kita tertinggal uzur pun, kita syukur kepada Allah kerana kita boleh sujud lagi kepada Allah. Subhanallah. Jangan duduk kata imam, Allah bubuh bertinggal. Mesti berkelai dengan bini semalam. Tidak. Bukan berkelai dengan bini, tidak. Seronoklah sujud sahwi. Dia sujud juga. Ketika Nabi tinggal tahiyat awal, Nabi sujud sahwi. Sahabat seronok. Kami boleh sujud kepada Allah ya Rasulullah. Kita masbuk, kita main-main, imam dah duduk tahiyat akhir. Kita pun takbir, Allah Akbar, duduk tahiyat akhir. Kita beringat imam nak bagi salam, kata dia bagi sujud sahwi. Kita tak puas hati. Aku salah pun tak apa, kena sujud juga. Subhanallah. Dia tak puas hati. Tak puas hati dia sujud kepada Allah. Apa punya mangkapnya makmur. Sepatutnya syukur aku dipilih untuk bertasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah maksud Ghazali. Hati kita yang telah pun penuh dengan lemak-lemak penyakit sampai kita tak boleh nampak ketika diajak kembali ke Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa